Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin shifa' wa rafil bala' wa nasri ala al-a'da' wa qada'il haja wa taysiril umuri wal qabul wa 'amalan mutaqabbala wa ila arwahi man sabaqana ila rahmatillah bi sirri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى السواء السبيل اللهم انفعنا وارفعنا وشرفنا بعلم نافع وانفع به أنفسنا وأهلنا وأطارنا وديارنا وجميع المسلمين يا إله العالمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersambung kita pada sesi yang ke-29 daripada kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Semoga ada manfaatnya. Qala Syekhul Muallif Adamullahu naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah ditulis oleh penulis, dan semoga Allah SWT merafa'kan, meningkatkan darjat penulis di sisinya, amin ya rabbal alamin. Kita sambung muka surat yang ke-24 berkenaan mengenal munafik, musyrik, kafir dan murtad. Munafik, makna munafik dari segi bahasa, orang yang menyembunyikan perkara atau maksud sebenar. Orang yang menyembunyikan perkara ataupun maksud yang sebenar, hiding the truth. Munafik. Okay. Jadi apa-apa yang keluar, yang jujur, yang benar tetapi tidak dinyatakan, boleh consider sebagai munafik dari segi bahasa. Tapi dari segi syarak pula, kita ikut syaraknya. Seorang yang tidak menzahirkan kekufuran dengan cara menyembunyikan di dalam hati, dan pada masa yang sama menzahirkan keimanan secara berpura-pura. Depan orang nampak beriman tetapi tidak. Ini boleh consider sebagai orang yang munafik. Dan ingatlah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Adalah orang munafik itu pada tangga yang paling bawah di dalam neraka. So kalau neraka tu B1, B2, B3, B4, basement, B6, B7, orang munafik tu dalam di peringkat B7, paling bawah, darkil asfali minan nar, paling bawah sekali. Mudah-mudahan kita jauh daripada penyakit munafik ini. Nanti kita ceritakan apakah penyakit-penyakit munafik. Kalau kita ada, kita elakkan untuk melakukannya, insya-Allah. Tanda seorang itu menjadi munafik yang pertama, iman tidak tetap. Kebiasaan orang munafik ini bersifat talam dua muka. Two-timer. Muka dia ada two face. Two-face. How we then? Can we trust him? Kebiasaan orang munafik itu bersifat talam dua muka dengan berpura-pura mengikut segala ajaran Islam dan mengaku mereka ialah orang Islam, tetapi dalam hatinya tidak dapat menerima ajaran yang suci itu. Berbeza kita lah dunia ini. Kita sekarang banyak orang Islam tapi tak faham. Makanya kurang penghayatan dan amalan. Tapi yang munafik ni, dia tahu juga Islam, dia ikut ajaran Islam, tapi dalam hatinya tak boleh terima ajaran Islam. Mudah-mudahan tidak kita daripada orang yang demikian. Tanda seorang munafik itu menjadi munafik. Yang pertama, iman tidak tetap dan tidak teguh. Iman tidak tetap. Iman itu apa? Iman itu, beriman adalah 6 perkara. Percaya kepada Allah SWT, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada takdir, percaya kepada hari kiamat. Jadi 6 perkara itu untuk orang yang beriman. Malaikat itu berapa yang perlu kita tahu? 6 pula 10. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya, ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya: Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Baik, cuba hafalkan namanya. Nama-nama pemain bola ada 11, banyak. Malaikat 10 saja. Jadi kalau tak boleh hafal, something wrong dengan diri kita.
Orang yang sebegini dapatlah diibaratkan seperti lalang, di mana ia terlalu mudah mengikut arah tiupan angin, atau mudah percaya WhatsApp, atau percaya kata influencer. Nah, dia cakap ini, percaya YouTube ini cakap ini, dia percaya. YouTube ini cakap ini, dia percaya. Jadi usahlah, perlu ada iman yang teguh, perlu berguru. Berguru ni tak perlu satu, perlu banyak guru, tak ada masalah, untuk kita faham masalah yang ada, untuk kita lebih terbuka. Tetapi janganlah tidak tetap pendirian. Itu masalah. Orang yang tidak teguh imannya sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan. Mereka sangat mudah terikut-ikut dengan terpengaruh dengan persekitaran. Jadi kita janganlah begitu. Kita rakyat Singapura, kita orang awam Singapura yang beragama Islam, maka perlu kita ikut mazhab mufti. Mufti kita siapa? Sekarang mufti kita Dr. Naziruddin. Dan apa yang difatwakan, kita ikut. Dia pakar, kita ikut. Kerana dia pakar dalam bidang tersebut, kita ikut. Masalah dunia sekarang adalah semua orang nak jadi pakar. Semua nak jadi pakar dalam bidang yang tidak mereka pakar. Tidak mereka specialize. Jadi itu tidak molek dan tidak indah. Maaf, saya lupa nak tutup. 1, 2. Okey, terus. Baik. Seterusnya, yang kedua, tindak tanduk yang sentiasa berubah. Orang munafik bolehlah diibaratkan sebagai pelakon yang hebat. Pelakon dibayar gaji, masuk TV. Ini tak masuk, dah lah tak masuk TV, dah lah tak dibayar gaji, tetapi dimain-mainkan agama. Tidak usah dan tidak elok, tidak molek. Ketika dia bersama orang yang sedang beribadah, dia akan turut sama melakukan ibadah tersebut, walaupun hatinya terlalu susah menerimanya. Dia buat tapi tak intuit. Sebaliknya yang terjadi apabila dia tidak dilihat orang lain, dia akan mengikut kata hatinya dengan tidak melakukan amalan ibadah. Depan orang solat, belakang orang tidak solat, pasal malu. Depan orang baik, luar di rumah tidak baik. Ini boleh consider banyaklah. Mungkin kita banyak yang ini. Depan orang baik, bersendirian, di dalam bilik, di dalam rumah berseorangan, tidak baik. Jadi ini consider munafik ni baik-baik. So mudah-mudahan kalau kita ada penyakit ini, kita cari ubatnya, ataupun kita cuba hindar daripada melakukan perkara ini. Yang ketiga, tidak tetap kata. Tidak tetap kata. Dia sentiasa berubah pendiriannya. Sewaktu bersama orang mukmin, orang yang beriman lainnya, dia akan memuji-muji Islam dan mengatakan ketaatannya terhadap ajaran tersebut. Tetapi di belakang orang yang beriman, secara senyap dia akan menghina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak sedemikian. Depan orang kita baik, belakang pun kita baik. Jangan depan baik, belakang tidak baik. Seterusnya, sentiasa mengharapkan kebaikan dibalas. Jika dia melakukan suatu kebaikan dan berbuat jasa, dia akan mengharapkan kebaikan itu dibalas dengan balasan yang setimpal, seperti wang ringgit ataupun pangkat. Ada pekerjaan yang ini, buatlah lillah, jangan buat lil likes, jangan buat lil followers, jangan buat lil surat kabar. Kadang-kadang orang buat satu benda tu memang aim dia, kita kena buat sampai masuk surat khabar. Jadi janganlah. It's not acknowledgement dari manusia yang kita nak, acknowledgement daripada ahli langit yang kita inginkan, dari para malaikat, daripada Allah SWT. Itu yang lebih penting dan muhim. Itu yang lebih bermakna, lebih carry weight, yang lebih besar. Buatlah lillahi ta'ala. Bagi kita solat, lillahi ta'ala. Kita puasa, lillahi ta'ala. Buatlah segala amal ibadah lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan berlipat ganda pahalanya, insyaAllah. Yang kelima, jiwanya tidak tenteram. Dia akan sentiasa resah dan gelisah. Resah dan gelisah kerana terpaksa bersikap pura-pura di hadapan orang ramai dan tidak dapat melakukan kehendak hatinya. Dia tak rasa senang. Buat baik ni dia tak rasa senang. This is not me. Kita dah cakap Islam ni submission. Islam ni ada rule. Kalau namanya Islam, agama Islam, bukan agama buatlah sesuka hati apa yang awak nak, buatlah sesuka hati apa yang awak rasa awak betul. Jadi sebagai orang Islam kena ikut. Bukan tak best, tak Islam, agama Islam itu is a divine law. Agama bukan dicipta manusia. Itu perlu ingat. Beza dengan apa yang kita nak. Itu manusia yang awak yang nak, dan awak tidak tahu apa yang awak inginkan sebenarnya.
Dulu suka kereta Suzuki Swift, dah besar suka Hummer, dah besar sikit suka Toyota Wish. Kan berbeza. You do not know what you want. But Allah SWT Maha Pencipta. Dia tahu apa yang terbaik untuk diri awak. Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Dan apa jua yang berlaku kepada diri kita adalah yang terbaik yang telah Allah sajikan, Allah tetapkan. That is the best. That is the best. Either untuk kita dekatkan diri kepada Allah, balik kepada Allah, tingkatkan ibadah. Kerana kita semua, Allah tahu kita semua nakkan syurga. Jadi untuk kita layak masuk syurga, Allah berikan yang ini. Okay, this is the path that you have to go through for you to achieve syurga Allah SWT. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita ikut. InsyaAllah tak ada masalah ni. Yang terakhir, menjadikan dunia sebagai matlamat hidup. Orang munafik itu menjadikan dunia sebagai tempat matlamat hidup. Tetapi kita tidak. Orang yang beriman itu tidak. Orang beriman itu menjadikan akhirat. Dunia dan akhirat lah. Tak ada dunia, tak ada akhirat. Jadi manfaatkan dunia untuk akhirat. Because dunia is not forever. Dan dunia akan sentiasa diuji, penat, lelah. Dunia. Nak relax, nak tenang, syurga lah namanya. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan terlalu cintakan kebendaan. Akhirnya bagi orang munafik hanyalah satu mitos dan hayalan. Bayangkanlah betapa hinanya jika tergolong dalam golongan munafik, kerana segalanya penuh dengan kepura-puraan. Tambahan pula balasan di akhirat amat berat. Balasannya apa? Sebagaimana kita katakan tadi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah sekali di dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita selamat daripada sifat orang-orang munafik. Semoga kita menjadi orang yang beriman, yang tulus insya-Allah. Dan kita mohon agar Allah SWT menjadikan kita orang yang sabar pada ujian, orang yang syukur pada nikmat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi pada sesi yang ke-30 insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.